dia adalah biasanya kosong. Jadi mean dia biasanya adalah kosong. Standard deviation dia adalah 1. 1 ni maksudnya sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okay. So dalam continuous ni dalam standard normal distribution untuk continuous variables, kita ada satu istilah yang kita panggil Z value ataupun Z scores. Pernah dengar ataupun tidak? Benar. So tadi kita tengok horizontal axis tu. Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia punya horizontal axis ni adalah Z. Tapi sebenarnya dia sebenarnya berasal daripada X yang kita ubah jadi Z. Bila ubah jadi Z, nilai mean kamu adalah kosong, nilai standard deviation tu secara standard lah 1 ataupun mungkin lebih lah. Okay, so Z score ni biasanya kita gunakan untuk cari area under the curve. Area under the curve. Curve ni, lengkuk ni, kawasan di bawah lengkuk ni. Misal kata, dia kata cari kebarangkalian nilai Z lebih ataupun kurang. Kalau dia kata kurang, dia akan pergi sebelah kiri. Kalau dia kata lebih, dia akan pergi sebelah kanan. So kurang daripada nilai Z ni, dia akan pergi ke sebelah kiri macam yang dilorikkan ni. Okay, so kita tengok satu contoh Okay, find the area under the standard normal curve. Bila dia kata standard normal curve, maksudnya nilai kemuncak dia adalah di tengah-tengah macam dalam gambar ni. Boleh nampak tak gambar ni? Nilai kemuncak dia adalah di tengah-tengah, di antara kosong, Z bernilai kosong kat tengah-tengah ni sehingga 1.95. Kita anggarkan 1.95 adalah di sebelah kanan nilai kosong ni lah. Jadi apa yang kamu nak kena buat? Okay, bermula kamu cari nilai kebarangkalian Z bersamaan dengan 1.95. Bukan bersamaan kurang atau sama dengan 1.95. Ni yang dia tulis ni, sorry, kurang. Dia tak boleh sama dengan, ingat tak, kalau dia sama dengan apa jadi? Z sama dengan 1.95 apa jadi? Kalau Z sama dengan 1.95, apa jadi nilai dia? Ingat ke tak ingat? Tak. Kalau dia kata cari nilai Z bersamaan dengan 1.95, nilai dia adalah kosong. Kenapa kosong? Kerana dia adalah pada titik itu. Macam yang ini, soalan dia kata cari di antara kosong sehingga 1.95. Kosong sehingga 1.95 adalah di sini. Dia nak cari kebarangkalian untuk kawasan di antara ni. Kalau dia kata sama dengan 1.95, maksudnya nilai dia adalah kosong. Faham ataupun tidak? Ataupun confusing? Mengelirukan ke? Confused. Confused tu. Alright, macam ni. Sekejap Sekejap saya pergi balik slide yang sebelum ni. Sekejap ada satu slide. Mana dah slide tu? Okay. Bila nilai X sama dengan 67, dia kosong. Sebab X dekat 67 ni, kamu kebarangkalian untuk nilai X sama dengan 67 sebab satu sebab dia nilai X, satu lagi dia adalah pada point ini sahaja. Bila dia kata sebelah kiri ataupun sebelah kanan, barulah kamu boleh cari. Maksudnya sekarang ni kamu nak cari kebarangkalian kebarangkalian benda tu berlaku dalam curve tu. Bila kebarangkalian benda tu kejadian ataupun benda tu berlaku dalam curve, kamu kena tengok sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi dia mesti lebih ataupun kurang. Lebih ataupun kurang, ataupun lebih atau sama dengan, ataupun kurang ataupun sama dengan. Dia tidak boleh jadi sama dengan sebab dia betul-betul exactly at that point. Maksudnya dia tak ada tanya, dia bukan menanyakan kamu apa yang berlaku dalam area under the graph, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam soalan yang ni, dia kata cari di antara 65 sehingga 68.
Jadi kamu letak point 65 kat sini, 68 kat sini. Yang kamu nak cari adalah kebarangkalian kawasan ini, kawasan yang shaded ni. Okay, boleh faham tak sekarang? So dia kena ada kurang ataupun lebih, ataupun kurang atau sama dengan, ataupun lebih ataupun sama dengan. Dia tak boleh jadi sama dengan. Okay, jelas tak kalau saya terangkan macam ni? Jelas betul. Alright. So saya harap okey lah. Jangan confusekan diri kamu. Yang pasti kamu kena pastikan soalan tu tanya between the curve ataupun less than ataupun more than. Fokus kat situ. Okay. So dia cakap soalan ni tadi di antara 0 sehingga 1.95. Okay, sekarang kamu cari yang kurang daripada atau sama dengan 1.95. Kamu dapati nilai dia. Okay, kalau kita tengok dalam graf ni. Okay, Z, area under the standard normal curve to the left. Nampak tak dia tulis to the left? To the left maksudnya kalau dalam bentuk equation? Less than. Less than 1.95. Okay, dia ada nilai 1.9, dia ada 0.05. Kalau tengok dalam table macam tu, 1.9 tambah dengan 0.05, 1.95, nilai dia adalah 0.9744. Kamu tahu tak benda ni kamu boleh dapatkan dalam Excel? Saya tak ingatlah cara dia. Sekejap. Tahu tak benda ni boleh dapatkan dalam Excel? Tak tahu. Sekejap saya test balik sebab saya pun dah lupa. Saya ajar dah sem lepas. Sekejap All this. Bukan long list. Okey, cuba saya buat macam ni 1.95. Kita check betul tak? Okay. Betul. So ini, kamu guna function ni, norm as, boleh nampak ke ni? Boleh doktor. Sekejap dia dah. Sekejap saya fokuskan. Okay, ada beberapa fungsi dalam Excel ni yang kamu tak perlu ni lah gunakan jadual. So fungsi dia dia berubah-ubah. So kamu kena make sure fungsi dia betul lah. So kalau kamu baca pasal norm dis ni, okay, return the standard normal distribution. Ni has mean 0 and the standard deviation 1. Macam saya cakap tadi lah. Maksudnya kebuncak dia adalah di tengah-tengah. So kamu akan letak nilai Z yang diminta. Kumulatif ni maksudnya adakah dia kumulatif ataupun tidak. Kalau dia kumulatif, kamu letak true. Kalau dia bukan kumulatif, dia kata normal probability distribution. Kalau kumulatif, dia kumulatif lah. Kalau tak, dia normal probability distribution, kamu akan letak false. Dia akan bagi nilai lain sikit lah. So kalau untuk contoh ni, dia adalah true. So norm.s.dis function dia. So kamu akan dapat sama macam kalau kamu cari dalam table. Okay, selesai kat situ. Sekarang ni kita tahu dia kurang. Kat sini dia kurang, tapi kat sini dia lebih daripada kosong. So apa-apa yang lebih daripada kosong, kamu kena ingat dia adalah 0.5. Ingat tak saya kata pembahagian dia sebelah sini 0.5, sebelah sini pun 0.5. So yang kurang, kalau kamu tengok tadi dia adalah keseluruhan sampailah lebih daripada kosong ni untuk 0.9744. Jadi kamu kena cari nilai kurang daripada kosong ni berapa? 0.5 sebab dia separuh daripada graf ni. So kamu tolak dia, baru kamu dapat
area under the curve between z sama dengan 0 dan 1.95. Okay, boleh faham? Boleh. Yang ni jelas ini yang basic punya. Alright? Okay, boleh? Doktor, yang kenapa dia kena tolak dengan 0.9744? Okay, 0.974 adalah nilai Z yang sebelah kiri. Maksudnya daripada point 1.95 ni sampai habis. Tapi dia nak daripada kosong saja kan? Dia nak, kalau dia kata cari nilai Z kurang atau sama dengan 1.95, memang jawapan dia 0.9744. Tetapi kamu ada satu lagi range julat, iaitu antara kosong. Dekat kosong ni, kalau kamu tengok sekejap Okay, sekejap. Dekat nilai kosong ni, less than kosong ni adalah 0.55. Sebenarnya tadi 0.974 ni keseluruhan ni. Sampai sini. Sampai melebihi kosong. Tapi yang kamu nak adalah yang kat sini saja. Nampak tak? Jadi kamu kena tolak area ni untuk dapatkan yang ini saja. Okay, Syukri? Okay. Jelas? Jelas. So kalau dia kata kosong, kamu kena tolak. Kalau dia kata area less than Z sama dengan 1.95, so betul lah jawapan kamu memang yang ini. Okay, boleh? Boleh. Okay. So ni. So kalau dia kata area to the left of 1.95, jawapan dia 0.9744. Kamu tak perlu tolak. Tetapi kalau dia kata di antara kosong, kamu kena ambil yang ni. Sekejap Kamu kena cari nilai ni. Alamak, tak boleh delete lah. Cari nilai ni, yang ni berapa, kamu tolak, baru kamu dapat area ni. Okay. Discard. Alright, so kalau yang ini pula, find the area under the standard normal curve between Z sama dengan negatif 2.15 sehingga kosong. Jom kita buat sama-sama. So kalau mula-mula kamu kena lukis dulu. Lukis. Okay. Lukisan saya tak cantik, so roughly So ni kosong. So let's say ini negatif 2.17 kan. Okay, first kamu nak cari apa? First yang kamu nak cari apa dia? Macam mana nak buat dia? Okay, area mana yang kita nak cari sebenarnya? Sebelah kiri ataupun sebelah kanan negatif 2.17 ni? Kanan. Dan dia sampai mana? Sebelah kanan sampai? Kosong. Sampai kosong. Okay, kita tengok macam ni dia buat. Okay, find the area. First, we find the area to the left of Z kosong. To the left of Z kosong. Ada yang masuk ke? Sekejap Danish, lambatnya kamu masuk. Terlajak tidur ke? Internet problem nak ke? Tak inform kat saya. Sorry. Okay, so kita ada kosong. Okay, we find the areas to the left of Z sama dengan kosong. To the left, sebelah kiri. And to the left, okay. Dia nak cari area to the left, Z sama dengan kosong. And to the left, negatif 2.17. Yang ni, sebelah sini, sorry. Dia nak suruh cari sebelah sini.
Macam mana Okay, so dia nak cari area sebelah sini. Kenapa dia nak cari area sebelah sini? Bila kamu cari to the left of kosong dan to the left sini, so kamu tolak dua tu, kamu akan dapat baki dia. Okay, so dia cakap kat sini, to the left of kosong memanglah kita tahu 0.5, tapi to the left of negatif 2.17 adalah 0.015. So bila kamu tolak dia, kamu akan dapat 0.4850. Okay, boleh faham tak? Confusing? Faham. Ha? Confusing ataupun tidak? Okay? So basically, mula-mula dia cari nilai kosong. Nilai kat kosong ni adalah keseluruhan ni. Termasuklah yang negatif 2.17. Dia dah tahu ni 0.5. Sekarang dia nak tahu yang ini je, baki ni, supaya dia boleh tolak dan dia dapat area ni. Itu maksud dia. So 0.4850 ni adalah area kat dalam ni. Itu cara dia lah. Okay. Alright, so yang itu saya harap jelas. Ni yang dia buat. Ini penerangan dia lah yang dia buat. So kamu boleh tengok dalam slide juga macam mana dia buat benda ni. Okay. So kalau dia kata cari nilai Z lebih daripada negatif 2.17, macam mana kamu nak buat? Tadi kurang. Kurang kan? Z kurang atau sama dengan negatif 2.17. So kalau lebih, kena buat macam mana? Kalau kamu tengok kat sini, 1 tolak dengan 0.015. Kenapa 1? Sebab bila ke kanan ni, dia dah keseluruhan. Dia dah mewakili, dia dah mewakili keseluruhan kawasan. Kat sini saya cakap kan, kalau kita bahagi 2, kat sini adalah 0.5, kat sini adalah 0.5. Kita tahu yang area ni adalah 0.015. Kita tahu keseluruhan kawasan ni. Berapa keseluruhan kawasan ni? Berapa nilai dia? 1. So 1 tolak dengan 0.015, kita akan dapat to the right yang hijau ni. Okay. Jelas? Boleh faham? Boleh. Yes? Boleh. No? Okay. Alright, so jelas yang itu. So kita cari. Find the following areas under the curve. Okay, yang ini kamu boleh cuba buat latihan sendiri. Sebab saya dah terangkan yang kat atas tu. Boleh cuba ya. Cuba buat sendiri untuk fahamkan lagi. Example 6.3 ni. Okay. Alright, so yang ini satu. Ini pun sama. 6.4 ni sama. Cuma 6.4 ni dia bukan antara kosong lah. Dia di antara dua nilai. So yang ini dah okay. Alright, so sebelum ni kita ada cakap pasal 1 standard deviation, 2 standard deviation, 3 standard deviation. Beza 1, 2, 3 ni adalah, 1 ni adalah pekali dia. Pekali yang kalau dia sekali saja, shaded area dia adalah around 68%. Kalau pekali dia adalah 2, shaded area dia adalah 95%. Kalau berkali di 3, dia almost 100%, 99.74%. Okay. So ini pun sama. So kamu boleh buat soalan ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Okay. So kita rehat sekejap. Tapi sebelum kita rehat, saya nak minta kamu buat latihan quizzes boleh? Yang simple sahaja. Boleh. Okay. Saya nak tengok kamu faham ataupun tidak continuous variables lah. Sebab kalau kamu tak faham, tak boleh nak buat lah. Okay, kejap ya.
Okay, buka quizzes. Okay, kamu boleh guna link yang saya letak dekat chat ataupun kamu buka quizzes, letak kod 086966 ni. Make sure letak nama betul ya. Make sure letak nama betul dan siapa yang ada masalah internet, inform kat saya. Sebab ini boleh jadi bonus mark kamu. So make sure kamu bagi tahu saya siapa yang tak boleh masuk. Okay? Right, ada 13 orang. Dua orang. Saya expect 29 orang. Kenapa letak nombor matrik? Macam mana saya nak cari? Lagi 3 orang. Tak apalah, letak je nombor matrik. Lagi 3 orang. Okay, lagi 2 orang. Lagi seorang. Danish, kamu ada masalah internet ke? Dah okey. Dah okey. Kalau ada masalah, Dah masuk. kalau tak, kamu boleh exit Google Meet dulu, buat quiz sampai habis, masuk balik. Okey. Okay, lagi seorang. Siapa tak masuk lagi? Seorang lagi. Semua dah masuk? Siapa yang nama dia belum ada dalam list ni? Sekejap, saya run balik. Sebab dia letak nombor matrik ni. Ada tak nama dia yang tak masuk lagi? Okay, dah 29. Saya start
Okay, Tania, Venkat, Daniel dengan Aina. Oh, okay. So at least kamu faham lah. Soalan ni senang ke susah? Soalan ni senang ke susah? Okay, boleh diterima? Boleh terima doktor. Cuma perlu study lagi. Soalan dia senang je kan? Saya bagi soalan yang senang saja. Cuma kamu kena faham lah soalan tu. Macam contoh, dia nak tahu sama ada benda tu discrete ataupun continuous. Point ni discrete ke continuous? Point ni ada satu point je, satu nombor. So dia adalah discrete. Dia bukannya bagi julat di antara 0 sehingga 1. Faham tak? So, inilah. Yang lain semua boleh study lagi. Kalau nak buat balik latihan ni, saya boleh bagi as assignment, tapi assignment optional lah untuk siapa yang nak improve markah ke apa ke. Boleh? Okey, saya bagi masa rehat 10 minit, kita sambung semula 9.56. Boleh? Boleh Boleh. doktor. Kita nak dapatkan nilai Z tu sendiri jika kamu diberi nilai X. Ataupun jika kamu diberi nilai X, macam mana? Sama ada kamu nak cari nilai X ataupun kamu nak cari nilai Z. Jadi kamu akan gunakan formula ni. Z sama dengan X tolak dengan nilai mean bahagi dengan nilai standard deviation. So yang ini kamu nak faham senang macam ni. Okay. Let's say, okay, dia dah cakap kat sini, perkataan yang dia cakap adalah continuous random variables. Jadi dia adalah probability distribution untuk continuous random variables. Dan dia kata normal distribution. Normal distribution maksudnya mean dia kat mana? Okay, kat sini dia bagi nilai mean, tetapi kalau dalam Z, normal distribution dia adalah di kosong. Okay, mean untuk nilai X, sebab kamu nak convert X tu kepada Z, so dia bagi nilai mean dia adalah 50. Standard deviation dia adalah 10. Dia suruh kamu tukarkan nilai X ni kepada nilai Z. So, dia bagi satu nilai X adalah 55. So, kita gunakan formula ni, Z sama dengan X tolak mean. Kita tahu nilai mean adalah 50, nilai X adalah 55, standard deviation adalah 10. So kita akan dapat 0.5. Okey, dekat ni bila dah dapat nilai Z, nilai mean untuk Z ni adalah 0 yang kat tengah-tengah ni. So kamu punya distribution kemuncak dia mestilah dekat 0. So kalau dia kata to the left ni less than ke lebih? Left kurang ataupun lebih? Kurang. So kurang, to the left, kurang. Saya akan ambil lah nilai ni. Nilai 0.6915. Perasan tak kat sini? Kenapa dia tak tolak apa-apa? Siapa tahu kenapa dia tak tolak apa-apa nombor kat sini? To the left. Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa dia tak tolak, contohlah, dia tak tolak dengan 0.5? Tengok balik graf ni. Faham ke tak soalan saya ni? Faham ke tidak soalannya? Kenapa dia tidak, dia ambil terus nombor 0.6915 ni, dia tak tolak dengan apa-apa nombor. Sama ada dia tak tolak 1 ataupun dia tak tolak dengan 0.5. Kenapa adalah kerana bila kamu lukis graf ni, to the left of 55 adalah kesemua area ni. Jadi 0.6915. Jadi kamu tak perlu tolak sebab dia bukan kata di antara 0 sehingga 0.5. Dia kata to the left. Termasuklah 0 ni. So dia merangkumi semua. 0.6915. So sebab tu jawapan dia macam tu. Okay? So harap kamu fahamlah yang itu dan kamu harapnya kamu boleh buat latihan untuk X sama dengan 35. Untuk example 6.6 ni, sebelum kamu tengok solution dia, saya minta kamu cuba buat X equal to 35. Okay? Boleh? Okay, ini satu lagi.
Alright, so beza yang atas ni dengan yang example yang sebelum ni dengan example yang sekarang. Example yang sebelum ni dia hanya bagi satu nilai X. Untuk example yang sekarang, X sama dengan 25 sehingga X sama dengan 32. Maksudnya dia ada julat. Bila dia ada julat, kamu kena cari nilai Z untuk X sama dengan 25 dan kamu kena cari Z untuk X sama dengan 32. So kamu letak kebaran kalian kecil di antara 25 sehingga 32, cari dulu nilai dia. Okey. Gunakan formula yang sama untuk untuk 25 nilai Z dia adalah kosong sebab 25 tolak 25 bagi 4 kosong. Okey. Untuk nilai 32, nilai dia adalah 1.75. So sebenarnya dia nak kebaran kalian nilai Z di antara kosong sehingga 1.75. So kamu tahu kat nilai 1.75 ni berapa? Okay, let's say, saya buka Excel balik. So norm as this kan 1.75. 0.175, betul tak? 175, 0.9599. So tolak dengan 0.5 berapa dapat? 9599 tolak dengan 0.5 berapa dapat? Berapa? 0.4599. So kamu akan dapat jawapan ni. Sebab tu dia dapat 0.4599. Sebab dia julat di antara dua nombor ni. So saya harap kamu faham lah benda ni. Okay. So yang untuk B tu kamu boleh cuba buat sendiri. Kan dia ada dua soalan ni. Yang pertama 25 hingga 32. Yang kedua antara 18 hingga 34. Cuba buat sendiri latihan tu untuk fahamkan apa yang saya cuba terangkan. Okay, next. Ini pun sama. Okey, bezanya ini 70 hingga 135. Ini adalah to the left. Kalau to the left, less than ke more than? Less than. So, kamu take note yang itu dan kamu take note dengan cara pengiraan tu lah. Okey. Application of normal distribution. Okey, ini soalan aplikasi untuk continuous variables yang melibatkan normal distribution. Continuous variables ni dia ada julat lah nombor, dia bukan satu nombor sahaja. Alright, so dia kata an average, bila dia cakap average 3173, average ni adalah mean. Average ni adalah nilai mean. Sebab tu dia tulis kat sini average mean 3173. Okay, suppose sekarang kita dekat normal distribution with a mean. Okay, bila dia cakap normal distribution, maksudnya dia nak bagi nilai X. Nilai X untuk mean untuk nilai X iaitu 3173 macam saya cakap tadi lah. Okay, standard deviation 800. Dia nak suruh kamu cari kebaran kalian di antara nilai 2109 sehingga 3605. So nilai X di antara dua ni. So kamu applykan cara kamu nak cari nilai Z untuk ini menggunakan nilai mean dan standard deviation. Kamu akan dapat dia negatif 1.33 sehingga di antara negatif 1.33 sehingga 0.54. So kamu tahu nilai ni nilai 0.54 ni berapa, kamu tahu nilai negatif 1.33 ni berapa. Bila kamu tolak, kamu akan dapat dia dalam point. Tetapi dia tanya apa? Okay. So dia tanya probability. So kalau kamu jawab macam ni pun dah betul, kamu bagi percentage pun betul. Tak ada masalah kat sini. Okay, ada soalan untuk soalan aplikasi ni? Ada apa-apa yang tak faham? Okay, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Alright, so saya teruskan .
Okey, ini pun soalan aplikasi juga. Cuba, saya minta kamu cuba buat sendiri berdasarkan apa yang saya tunjuk kat sini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya kat saya, tak ada masalah. Lagi bagus kalau kamu tanya dalam grup supaya kawan kamu yang lain pun boleh tu. Ini pun soalan aplikasi melibatkan minuman lah. So, baca soalan, cuba fahamkan. Okey. Sama, ni soalan aplikasi. Okay, determining the Z and X value. Okay, dia hanyalah satu ni, nak menetapkan nilai Z dan nilai X untuk kawasan di bawah normal distribution yang kita tahu. Okay, so it's known. Okay, find a point Z such that the area under the standard normal curve to the left is, okay, sekarang ni dia bagi PZ Z equal to berapa sama dengan nilai ni. PZ equal to 0.9251. Jadi kita kena cari nilai point ni. Nilai, kalau kamu lukis graf ni, kita kena cari nilai point ni. So dia nak suruh kita cari. So dia terbalik. So bila dia terbalik, apa yang kita nak kena buat? Okay, so bila dia terbalik, kita inverse lah. So kita kena tengok balik dalam jadual tu, instead of kita tengok sebelah kiri dan sebelah atas, kita kena tengok nilai 0.9251, kamu akan dapat 1.4 tambah dengan 0.04. Sekejap, saya cuba test dengan Excel. Boleh tak? Sekejap saya cuba. Tak silap saya, function dia norm dis inverse. Norm. Okay, inverse. So berapa tadi nilai dia? Siapa yang nampak? 9251. 0.9251. Okay, so betul tak? 1.44. Sama tak dengan jawapan ni? Sama ataupun tidak sama? Sama ataupun tidak sama? Sama. Okay, so kamu nampak ada beza. So yang saya ajar ni macam hack lah kalau menggunakan Excel. Make sure kamu tahu apa function dia. Okay. Find the value of Z such that the area, ini pun sama, kamu boleh guna function Excel untuk tengok ataupun kamu boleh gunakan jadual. Pastikan jadual tu adalah jadual to the left, dia jangan to the right. So kalau to the right, nilai dia lain. Akan ada jadual yang to the left, akan ada jadual yang to the right. Pastikan kamu dapatkan jadual yang betul. Okay. So itu dia punya, inilah cara dia. Ini pun contoh untuk cara tu. So saya akan skip untuk contoh-contoh ni. Ada apa-apa nak tanya ke untuk yang cara nak cari nilai Z daripada kebarangkalian? Saya tengok. Finding the Z value. Okay. So sekarang ni, okay, macam mana kita nak cari nilai X? Tadi kita nak cari nilai Z kalau kita diberi kebarangkalian. So macam mana kita nak cari nilai X? Okay, kita tengok soalan ni. It is known that a life of calculator, okay, dia bagi mean dia adalah 54 month. Standard deviation dia 8. Standard deviation dia 8 bulan Okay, 8 bulan. Okay, what should the warranty period be to replace a malfunctioning? So dia nak tetapkan tempoh warranty. If the company does not want to replace more than 1%. Dia tak nak replace, does not want to replace. Okay, 1% ni akan jadi apa? Z. Dia ialah persen. So kalau kita tukarkan dalam istilah ZX ni dia apa? 1% ni apa? 0.01. 0.01. So 0.01 ni apa? Adakah dia nilai Z, adakah dia nilai X, adakah dia nilai mean, standard deviation atau nilai kebarangkalian?
Z. Nilai Z. Nilai Z. Z. Nilai kebarangkalian Z. Ya. Nilai kebarangkalian Z. Okey. Tengok betul tak dia cakap? Okey. Kita tahu, okey. Distribution table. So, 0 point area to the left of x 0.01. Okay, find the z value. Does not contain. The value closest to z is. Okay, kejap saya tak faham dia punya. Okay, let's see apa yang dia cakap. Okay, the value closest to 0.01 is z sama dengan ni. Okay, so dia dapat nilai z daripada 0.01 ni. Okay, sekarang ni dia nak dapatkan nilai x. Kamu dah tahu mean kamu adalah 54, standard deviation adalah 8. So kamu boleh dapat nilai x. Sekejap, saya double confirm untuk nilai z ni. Sekejap ya. Norm inverse norm S. Kena tulis S ya. 0.01. Okay, betul. So norm inverse 0.01 adalah negatif 2.33. So 2.326. So dia round it up jadi 2.33. So 0.01 tu adalah kebarangkalian. Dia sebenarnya, okay, sekejap saya contoh. Dia adalah P Z sama dengan berapa? Sama dengan 0.01. Okay, jelas tak? Alright. Ada soalan yang ini? Ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau okay, yang ini semua adalah contoh latihan yang kamu boleh buat macam biasa. Okay, sebab saya tak nak terlampau berat kan, saya nak lebih kepada konsep. So yang latihan ni minta kamu cuba buat. Kalau ada soalan, tanya saya. Untuk application ni boleh ambillah satu soalan yang saya tak terangkan lagi untuk kamu buat. Alright, so sebelum ni untuk discrete kita ada belajar tentang binomial. Untuk continuous pun kita ada binomial juga. Okay, binomial distribution. Okay, syarat dia lebih kurang sama. Okay, dia punya kiraan probability untuk binomial ni pun lebih kurang. Kalau kamu tengok kat sini, n combinatorial x, dia ada success, dia ada failure. Okay. Sekejap ya. Alright. Dan dia ada nilai n. Nilai n darab dengan p. N adalah nilai n. Okay, nilai n ni biasanya adalah sample size. So, kalau kamu nak tahu normal distribution as an approximation to binomial distribution. Maksud dia kat sini, kamu nak check adakah normal distribution tu adalah anggaran daripada taburan binomial. Kamu nak buat test tu, kamu kena darab size sample dengan nilai P dengan size sample dengan nilai Q. Okay, bila dia lagi besar daripada 5, so dia adalah dikira approximation. Dia adalah anggaran daripada taburan binomial tu. Okay. Sekejap saya rasa kita kena tengok contoh. Kalau saya terangkan macam ni tak jelas. Okay. According to estimate, 50% of the people in United States have at least one credit card. Okay. 50% ni apa? Z ke? Ini untuk binomial. 50% ni P ke Q? P. 50% adalah P. 50% adalah P. Sorry. Q
Q adalah 1 tolak dengan P. Tapi kamu bernasib baiklah sebab dia 50%. Kalau dia 60%, so Q kamu sebenarnya 0.4, kamu jangan tersilap. So nilai size sample diberi adalah 30. Soalan dia kata what is the probability 19 of them has at least one credit card. So kebarangkalian sekurang-kurangnya 1. Okay. Bukan 1, 19, 19. So dia nak tahu out of 30 sampel ni sekurang-kurangnya 19 daripada dia ada 19 daripada ni ada sekurang-kurangnya 1 credit card. So dia combinatorial, dia gabungan 30 daripada 19, kebarangkalian daripada 50% yang ada at least one credit card. So at least one credit card darab dengan nilai yang kita nak ada 1. Dengan nilai yang kita nak tak ada langsung. So tak ada langsung ni adalah 30 tolak dengan 19. So kamu dapat kebarangkalian menggunakan binomial 0.05. Okay, ada soalan tak untuk yang ini? Kenapa dia boleh buat kiraan binomial? Bila dia darab N dengan P, so 30 darab dengan 0.5 berapa kamu dapat? 30 darab dengan 0.5? 15. Okey, 15 ni lebih daripada 5 ataupun kurang daripada 5? Lebih. Okey, sebab tu dia ada syarat kat sini tadi, dia kata NP dan NQ kena lagi besar daripada 5, barulah normal distribution tu boleh digunakan sebagai anggaran untuk taburan binomial. Okey, memang sekarang ni kamu tak faham benda ni, tapi faham dulu syarat ni sebab nanti as kamu continue belajar, misal kata kamu pergi ke arah degree, master, benda ni akan make sense tau. Benda ni akan make sense in a way mungkin kamu kena buat anggaran approximation untuk taburan binomial, tetapi kamu kena pastikan adakah dia taburan normal ataupun tidak. So ingat dulu syarat ni untuk sekarang. Nanti kalau ada apa-apa pengiraan yang memerlukan aplikasi, kamu ingat apa yang saya cakap ni. So dia mesti lebih daripada 5, barulah dia adalah normal distribution dan barulah kamu boleh buat pengiraan menggunakan binomial formula. Faham tak kenapa ada syarat tu sekarang? Faham tak bila saya cakap macam tu? Ada soalan? So far so good? Ada soalan atau tidak? Yes? No? Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay, ini adalah jalan kira dia. Okay. Okay, tadi dia tak bagi mean kan? Untuk binomial, kamu ingat formula sebelum ni, cara nak cari mean. Okay, untuk continuous random variables, binomial formula dia untuk cari mean adalah kamu darab size sample dengan success tu lah, so kamu akan dapat 15. Untuk cari standard deviation, punca kuasa, size sample, success and failure, baru kamu akan dapat nilai standard deviation dia. Standard deviation ni adalah okay, standard deviation ni biasanya memang kita akan carilah, dia adalah lebih sahih daripada mean lah sebenarnya, dia lagi tepat. Okay, continuity correction factor. Alright, so kenapa kita belajar tentang binomial tu? Sebab kita nak faham tentang continuity correction factor. Continuity correction factor ni kita nak tengok bila kita buat pengiraan berapakah kesilapan yang berlaku dalam pengiraan kita. So contoh, okay, kamu buat pengiraan macam ni, kamu dapatkan kebarangkalian dengan cara biasa. Kamu dapatkan nilai Z daripada nilai X yang diberi dan kamu dapatkan kebarangkalian dia adalah 0.0498. Lepas tu, kamu akan buat, ini adalah untuk normal distribution. Tetapi bila kamu guna binomial formula, nilai yang kamu dapat adalah 0.0509. Jadi error, kesilapan pengiraan yang berlaku adalah apabila kamu tolak nilai binomial 0.0509 tolak dengan 0.04
error, kesilapan yang berlaku. Bila kamu nak buat pengiraan statistik, kamu nak buat pengesahan teori, kamu kena tetapkan berapakah julat kesilapan yang berlaku. So inilah julat dia. Bila kamu buat normal approximation, compare dengan binomial formula 0.0011. So ni biasanya bila kamu nak buat writing lah, dalam report writing. Contoh dalam projek kamu. Kalau projek kamu tu advance yang melibatkan kuantitatif, biasanya dia akan ada benda ni lah dalam pengiraan dia. So inilah maksud dia sebenarnya. Okay. So ini contoh, saya tak akan pergi contoh. Nak tengok contoh ke? Sebab saya just nak terangkan kamu pasal benda ni untuk kamu, kefahaman kamu. Benda ni tak akan ditanya dalam exam, just for you to know. Nak contoh ataupun nak buat sendiri, ulang kaji? Sekejap ni saya try tengok. Alright. Itu yang last kali. Nak contoh ataupun nak buat ulang kaji sendiri nanti? Lepas habis kelas ni. Which one? Semua dah tertidur ke ni? Tak doktor. Syukri je yang tak tidur, yang lain macam mana? Yang lain dah berdengkur agaknya. Still living. Satis Villain ada? Venkat? Weakness? Okay. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Chinese, Mandarin apa are you sleeping? Are you not sleeping? Saya tak ingat lah. Okay. So untuk yang ini saya just bagi teori saja. Okay. Sesiapa yang ada inisiatif untuk buat contoh, untuk buat latihan ni, buat contoh ni, saya sangat alu-alukan. Tetapi kali ni saya tak nak bebankan kamu kerana kamu akan ada tugasan dan tugasan tu agak berat. Sebab di samping tugasan tu juga saya akan bagi quiz untuk next week. Sebab saya nak tengok kamu faham ke tidak apa yang kawan kamu terangkan. So next week berkemungkinan besar saya takkan masuk kelas. Saya akan cuba masuk kalau boleh. Tapi submission untuk presentation adalah melalui recording. Ketua kelas kamu akan record the whole session kelas tu untuk saya tengok interaksi kamu dalam kelas tu. Okay? Boleh? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, itu saja. Alright, so untuk tugasan, saya tengah upload dalam MyGuru. Sekejap. Siapa yang boleh buka MyGuru? Dah ada ke belum? Okay, belum ada. So nanti saya akan edit lagi dan upload dalam masa beberapa minit lagi. So kalau ada soalan berkenaan dengan tugasan tu, kalau boleh tanya saya by this week lah. Jangan tanya, bukan saya tak nak bagi kamu tanya next week. Saya takut saya di luar kawasan perkhidmatan. Sama ada saya lupa nak reply, nanti ketua kamu kena follow up, beban lah untuk tugas ketua kamu. Kalau kamu sendiri boleh follow up, tak ada masalah. Tapi kalau yang urgent, minta tanya saya minggu ni lah, sebab akan ada group yang present untuk hari Isnin dan akan ada group yang present untuk hari Khamis. Okay, boleh semua? Boleh. Alright, ada soalan? Ada soalan? Okay, good. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas ni awal macam biasa. So next week akan ada 6 topik yang saya akan assign untuk setiap kumpulan. Saya nak nyatakan kat sini walaupun topik tu susah, saya nak kamu present apa yang kamu faham. Kamu boleh gunakan contoh. Contoh yang ada dalam nota, tak ada masalah. Tapi terangkan berdasarkan kefahaman kamu. Jangan tiru sebiji-sebiji daripada slide tanpa kamu boleh terangkan ikut kefahaman kamu. Boleh? Boleh doktor. Okay, good. So kalau tak ada soalan, saya habiskan kelas setakat ni. Terima kasih semua. Sekejap lagi saya upload tugasan. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.